السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العالم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، فقال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memberikan kepada kita kesempatan untuk terus kita bersama-sama, tuan-tuan, di dalam kita mengharungi kehidupan ini, yang mana kita pun tidak ada maklumat sejauh mana kehidupan kita ini telah dicatatkan, telah tertulis kehidupan kita ini. Yang ada ilmu dan pengetahuan ini hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sebagai hamba-Nya, tuan-tuan, untuk kita meneruskan hidup di samping kita melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jal, dan juga kita melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jal, dan juga sebagaimana yang diikuti, sebagaimana amalan kita yang kita lakukan ini menepati dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, petang ini, tuan-tuan, kita sambung sikit pada tajuk yang kemarin. Sikit ya, kita nak sambung daripada tajuk yang kemarin, kemudian kita sambung pada tajuk yang baru. Jadi kemarin ini, tuan-tuan, kita dah sebut tentang berkaitan dengan keburukan ataupun ketamakan di dalam berkata-kata. Antara salah satunya yang kita sebut, yang terakhir yang kita sebut kemarin, ialah banyak daripada kata-kata ini yang membinasakan. Antaranya yang kita sebut kemarin ialah puji-pujian, tuan-tuan. Kita dah sebut tentang apa yang binasa, apa yang telah membuatkan orang yang memuji itu binasa, dan apa yang telah membuatkan orang yang dipuji itu binasa, tuan-tuan. Tapi kita nak sebut pada hari ini, tuan-tuan, berkaitan dengan pujian ini juga, bukan semualah, ya, kita kata bukan semualah, walaupun ada keburukan di dalam pujian itu, bukan semualah di dalam pujian itu yang kita tak boleh memuji. Tapi sekiranya, tuan-tuan, sekiranya yang kita memuji dan dipuji itu selamat daripada kebinasaan, maka dia tidak ada larangan untuk dia memuji. Bahkan pujian itu membawa kepada hukum sunatnya, tuan-tuan. Dengan syarat apa? Dengan syarat orang yang memuji itu akan dapat kebaikan, dan juga orang yang dipuji itu juga akan dapat kebaikan, tuan-tuan. Antaranya yang pernah kita tengok, antaranya sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, tuan-tuan, pernah berkata, "Law wuzina iman Abi Bakr bi imanil alimin arajah la rajah." Tuan-tuan, sekiranya ditimbang iman Abu Bakar radhiyallahu an dengan iman sekalian alim, nescaya ianya lebih berat, tuan-tuan. Ini pujian yang digambarkan kepada Abu Bakar oleh siapa? Oleh sahabat, iaitulah Sayyidina Umar radhiyallahu an, tuan-tuan. Makna mereka ini saling memuji kerana apa? Kerana melihat kepada pujian itu sebagainya. Salah satunya pujian itu pujian yang dapat, tuan-tuan, pujian itu pujian yang dapat menambahkan kerajinan dan semangat, serta sahabat mengetahui apabila dipuji Abu Bakar ini, Abu Bakar tidak akan merasa besar diri dan juga ujub, tuan-tuan. Itu yang kita kata ada kebaikannya. Itu yang kita katakan ada kebaikannya. Lepas tu pula yang memuji ini dia mesti ada
di dalamnya sifat yang puji-pujian itu pujian yang benar, tuan-tuan. Bukan pujian yang sengaja kita nak lambung dia, sengaja kita nak bagi dia syok dah. Tapi pujian ini adalah pujian yang ikhlas, mai daripada hati dia. Sebab itu sebab itu Sayyidina Umar menyebut, "Law wuzina iman Abi Bakr bi imanil alimin la rajah." Sekiranya ditimbang iman Abu Bakar radhiyallahu anhu dengan iman sekalian orang alim itu, nescaya ianya lebih berat, tuan-tuan. Bila Umar sebut macam ni, tuan-tuan, makna kita ni apalah sangat kita ni nak dibandingkan, tuan-tuan. Tak ada habuk pun, tuan-tuan. Dengan apa? Dengan iman para sahabat, tuan-tuan. Baik, itulah yang kita katakan sebagai pujian yang dibenarkan, tuan-tuan. Kemudian seharusnya mereka yang dipuji itu mengamatinya dengan pengakhiran yang ditakuti, kerana kadang-kala terdapat manusia yang baik pada awalnya tetapi pada kesudahannya adalah kesudahan yang jahat, tuan-tuan. Makna tak terjamin pun, tuan-tuan. Hari ini mungkin kita berasa kata kita ni okey, berasa kita ni baik, tuan-tuan. Tapi pada hakikatnya ada di sana Nabi SAW sebut, ada orang yang dia ni buat amalan seolah-olah amalan dia itu memang dia ni ahli syurga. Tetapi tuan-tuan mendahului kepada dia ini suratan dia, akhirnya dia mati dalam apa? Dekat-dekat perakhiran hidup dia melakukan amalan daripada amalan ahli neraka, maka dia dikira dia dihumban ke dalam neraka, tuan-tuan. Begitu, tuan-tuan. Bila kita beramal ini, tuan-tuan, bila kita beramal ni kita tak mau kepada pujian. Kalau orang puji kita tu, kita jangan tenggelam dengan puji-pujian. Kita kena ingat, walaupun orang bersangka dengan kita ni bahawasanya kita ni sangat baik dan kita sangat sempurna, tapi kita kenal dengan diri kita, tuan-tuan. Kita kena jadi sebagaimana Sayyidina Ali radhiyallahu anhu berkata, apabila dia dipuji, dia akan berkata apa? Dia akan berkata, "Allahumma ighfir li ma la ya'lamun wa la tu'akhidhni bima yaqulun waj'alni khairan mimma yazunnun." Sayyidina Ali berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan. Apabila mana dia dipuji, tuan-tuan. Puji ini bukan puji ini makna kalau orang puji kita kena ingat itu semua, kalau ada kelebihan itu semua hak Allah Subhanahu wa taala. Kita ni tak ada apa. Sebab itu Sayyidina Ali radhiyallahu an, apabila dipuji dia berkata, "Allahumma ighfir li ma la ya'lamun." Ya Allah, ampunilah kepada aku ni perkara yang mereka itu tidak mengetahuinya. "Wala tu'akhidhni bima yaqulun." Ya Allah, janganlah engkau mengambil kesalahanku disebabkan perkara yang mereka katakan mengenai aku. "Waj'alni khairan mimma yazunnun." Dan puji, dan engkau ya Allah jadikanlah aku lebih baik daripada perkara yang mereka sangkakan, tuan-tuan. Itu dia, tuan-tuan, berapa merendahnya diri, berapa merendah dirinya sahabat apabila dipuji oleh orang yang lain, tuan-tuan. Kita ni masalah apa? Masalah kita ni tak boleh kita puji sesama kita ni pujian dengan lebih, takut-takut apa? Takut-takut dengan pujian itu akan membunuh dia. Takut-takut dengan pujian itu dapat pujian itu telah menjadikan dia berasa kata amalan dia dah cukup. Dia berasa kata dia dah baik, akhirnya apa? Akhirnya dia tak istiqamah di dalam amalan dia, tuan-tuan. Baik, makna apa? Makna nak puji ini kita pujilah dengan berpada-pada dan pujilah dengan hati yang benar. Moga-moga dengan hati yang benar kita puji dia, supaya apa? Supaya dengan pujian kita dapat dia kata apa, tuan-tuan? Dapat dia menambahkan lagi ibadat dia, dapat dia gandakan lagi amalan-amalan salih yang telah dilakukan oleh orang yang kita puji tadi, tuan-tuan. Begitu juga, tuan-tuan, ada ramai, tuan-tuan, ada di kalangan salafus salih, ada kalangan di salafus salih, mereka ni apabila dipuji begitu juga, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Allahumma la tu'akhidhni bima yaqulun waghfir li ma la ya'lamun." Ya Allah, engkau
ya Allah, sesungguhnya Engkau janganlah menghukumkan kami dengan apa yang mereka katakan. Waghfir lima la ya'lamun. Dan Engkau ampunilah kepada kami ini terhadap apa yang mereka tidak ketahui tentang diri aku, tuan-tuan. Kita tahu diri kita sendiri terah mana, dan apabila mereka memuji kita, apabila daripada puji kita ni pujian yang melambung sangat, kita tahu diri kita terah mana, tuan-tuan. Maka inilah doa yang sebaik-baiknya yang kita baca untuk menghindarkan daripada diri kita ini tenggelam di dalam pujian, tuan-tuan. Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita terus, tuan-tuan, pada bab yang ke-9. Kita masih lagi di dalam kitab penyakit hati ini, tuan-tuan. Kitab penyakit hati di dalam bab 9 ini menceritakan tentang kemarahan, tuan-tuan. Marah. Ni marah ni adalah satu sifat yang tercela, tuan-tuan. Nanti kita tengok adalah perkara-perkara yang harus kita tetap berada di dalam marah itu, tuan-tuan. Ada perkara-perkara yang boleh menyebabkan kita marah, tuan-tuan. Dan kebanyakannya benda marah ini ialah benda yang orang kata apa, tuan-tuan, adalah satu sifat yang tercela. Sebab itu Syekh mengambil kemarahan ini, Syekh tak di dalam kitab penyakit hati. Baik, marah adalah sifat yang tercela yang menyebabkan kepada banyak kebinasaan. Hal ini menyebabkan anggota yang zahir yang akan memukul, memaki, membunuh, berdendam dan dengki, serta berasa puas kiranya orang yang dimarahi itu mendapat bala ataupun malapetaka. Baik, patutnya awalnya kita tengok marah tu tempat dia di mana, tuan-tuan. Marah tu tempat dia di mana? Di muka ke? Kita boleh kata di muka. Pasal apa? Pasal bila orang marah ni muka dia lain. Muka dia akan jadi lain. Kalau dia putih, kita akan nampak dia ni, muka dia ni nak jadi merah, tuan-tuan. Ada orang yang marah, ni kita tak tahu mana tempat yang marah tu. Marah tu duduk di mana sebenarnya? Adakah di muka? Ada kadang-kadang orang ni dia marah, dia ketap gigi dia, dia kencing gigi dia. Adakah marah tu duduk di mulut tu, tuan-tuan? Ataupun marah ni duduk di tangan dia. Sebab itu kita tengok ada orang apabila dia marah, dia akan tumbuk dinding, tuan-tuan. Dia akan baling apa yang ada di tangan dia. Jadi persoalannya di manakah tempat yang menimbulkan kemarahan ini, tuan-tuan? Jadi tempat yang sebenarnya marah ni mai daripada mana? Mai daripada hati kita, jantung kita, tuan-tuan. Sebab itu diletakkan antara penyakit hati ini ialah penyakit kemarahan, tuan-tuan. Baik, bila marah ni anggota-anggota kita yang zahir, yang nampak ni, tuan-tuan, anggota kita yang ada ni, dia akan menzahirkan kemarahan kita. Dengan cara apa? Dengan cara kita pukul. Bila kita marah satu-satu ni, kadang nak buat orang tak boleh, kita tumbuk dinding. Kita lempak apa dan sebagainya, tuan-tuan. Itu menandakan apa? Menandakan seorang itu marah. Yang kita boleh tengok daripada segi zahir dia. Dia tak cakap apa, tapi tengok bila jadi satu, kita tengok dia tumbuk, tuan-tuan. Dia tumbuk kursi dan sebagainya. Dia tak apa, dia tepuk meja. Itu menandakan apa? Menandakan bahawasanya dia marah. Ada orang yang dia ni apabila marah, dia akan memaki, tuan-tuan. Dia tak buat apa, tapi dia maki, tuan-tuan. Dia keluar habis. Dia keluar habis yang kata-kata yang kita pun tak sanggup nak ulang balik. Pasal apa? Pasal disebabkan marah dia. Dia akan memaki dan sebagainya. Lepas tu pula dia kata apa? Dia kata hani bau sikit. Hani ni bukan marah ni. Tu dia, tuan-tuan. Tahu tu tak marah, maki sampai tak sangka. Orang kata maki berkendak dah. Tuan-tuan. Ini menandakan apa? Ini menandakan dia marah. Yang seterusnya, na'udzubillah min zalik, tuan-tuan. Yang lebih teruk apa? Yang lebih teruk lagi apabila marah seorang itu, kemuncak daripada kemarahan dia itu, dia akan membunuh, tuan-tuan. Dan daripada dendam juga akan
menyebabkan hati kita ini berdendam, hati kita ni akan menyebabkan dengki. Dan ini semua, tuan-tuan, adalah benda yang mai daripada hati. Kita duk taram dalam hati kita, dia mai dendam. Dia mai dendam, yang akhirnya apa? Yang akhirnya bila seseorang itu, bila seorang yang kita marah itu tiba-tiba tengok kena bencana kepada dia, kena bencana kepada dia, kena satu-satu musibah kepada dia ni, orang yang marah ini dia akan merasa puas. Dia akan merasa puas dan dia akan sebut, tengok padan muka. Hari tu ni buat sakit hati aku sangat. Tu dia, tuan-tuan. Marah. Marah sampai macam tu punya keadaan. Kita syok. Kita syok kalau dia ni dapat bala petaka, kita syok. Pasal apa? Pasal dendam, dengki dan marah dan sebagainya, tuan-tuan. Dan apabila kita marah kepada seseorang, tuan-tuan, kita jadi tak syok, tuan-tuan. Kita jadi tak syok kalaulah dia tu, orang yang kita marah itu, dia dapat nikmat. Kita tengok, dia ni duk senang banyak. Tambahan pula kita ni duk susah, tengok dia senang banyak, tuan-tuan. Maka hati akan main peranan. Sifat marah kita, yang kita marah kepada dia dulu-dulu ni, duk ada lagi dalam hati, menyebabkan kita rasa apa? Kita rasa tak syok. Rasa sangat duka cita sekiranya seseorang yang lain itu mendapat nikmat, tuan-tuan. Tuan-tuan, bila kita tak suka kepada seseorang ini disebabkan marah, tuan-tuan, kita tak suka dia dapat nikmat, malah kita akan apa? Kita akan berusaha bagi membuka rahsianya. Kita bila dia dapat kesenangan, kita akan mula cerita. Kita akan mula cerita keburukan diri dia. Pasal apa? Pasal kita tak suka kepada dia, tuan-tuan. Dan ketahuilah bahawasanya satu daripada perkara ini boleh membawa kepada kebinasaan. Benda-benda yang kita sebut tadi, tuan-tuan, dan boleh membawa kepada kebinasaan berpunca daripada hati kita yang ada sifat marah yang perlu kita buang. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan. Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan. Nabi kata apa? Laisa syadidu bis-sur'ah, innama syadid alladhi yamliku nafsahu 'inda al-ghadab. Nabi kata apa? Nabi kata bukanlah sebenarnya syadid, bukanlah sebenarnya kekuatan seseorang lelaki itu bis-sur'ah. Bis-sur'ah ni kalau kita tengok, bis-sur'ah ni dia boleh bermakna bergusti, tuan-tuan. Makna bukanlah kekuatan yang kuat itu bila dia berlawan dengan orang, dia akan berjaya merebahkan orang lain, tuan-tuan. Tengok lawan gusti kan, lawan gusti ni selalu dia berjaya merebahkan orang lain, itu dia menang, tuan-tuan. Sebab itu Nabi kata bukanlah sebenarnya kekuatan itu orang yang boleh merebahkan orang lain ketika mana dia marah. Innamas syadid alladhi yamliku nafsah 'inda al-ghadab. Sebenarnya orang yang kuat itu ialah seseorang yang apabila dia ni berada dalam keadaan marah, dia dapat mengawal diri dia. Itu sebenarnya kekuatan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi makna kekuatan sebenar kepada kita, tuan-tuan. Makna apa? Makna bukannya pongoh. Bukannya kira seorang pongoh itu kira kuatlah. Bukan lagu tu, tuan-tuan. Orang yang sabar, yang dapat menahan kemarahan dia ni, itulah orang yang apa, tuan-tuan? Orang yang kita kata orang yang mempunyai kekuatan sebenar, tuan-tuan. Hadis ini, tuan-tuan, Nabi sallallahu alaihi wasallam kata kepada seorang perempuan, Nabi nak suruh dia sabar. Nabi lalu di sebuah perkuburan, tengok dia sedang duk nangis, tuan-tuan. Dia duk teriak. Kemudian Nabi pergi kepada dia, Nabi kata ittaqillah wasbiri. Nabi kata bertakwalah kepada Allah dan sabar. Nabi kata bertakwalah kepada Allah dan juga bersabar. Apa dia kata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan? Dia kata kamu pergi jauh. Kamu pergi jauh. Sedangkan sewaktu dia berkata itu, ada orang yang dengar daripada jauh ni, orang tu duk tengok, tuan-tuan. Orang tu duk tengok apa perempuan tu kata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Dah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila perempuan tu halau dia, apabila perempuan tu halau dia, Nabi pun balik, tuan-tuan. Bila Nabi balik,
orang yang melihat kepada perbuatan orang membuat tu, pergi tanya dia, hantar tak? Hantar tak yang saham halau tadi, yang marah tadi, siapa dia? Dia kata, mana aku nak tahu, tak kisah dah semua tu. Yang lelaki ni pun kata, sungguhnya yang kamu marah itu adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia pun terkejut. Allah, Nabi ke? Tuan-tuan. Nabi ke? Jadi dia pun cari Nabi sampai ke rumah. Kemudian Nabi pun kata kepada dia, laisa syadid bis-sara'ah, innama syadid alladhi yamliku nafsahu 'inda al-ghadab. Bukannya sebenarnya kekuatan itu adalah kekuatan dengan mengubahkan orang lain, tapi sebenarnya kekuatan itu adalah orang yang dapat menahan diri dia ketika mana dia marah, tuan-tuan. Kita tak marah, kita boleh sabar, kita boleh cakap, tuan-tuan. Kita boleh cakap, bulan puasa ni, tuan-tuan. Bulan puasa ni macam-macam, tuan-tuan. Nak marah. Orang potong harta kita sikit pun nak marah, tuan-tuan. Orang jam-jam lah, kan? Orang kita tunggu orang lambat sikit demai pun dia marah, tuan-tuan. Ini ujian-ujian kita dalam bulan Ramadhan ni, tuan-tuan. Tapi Nabi kata apa? Nabi kata, kalau kamu seseorang kamu ni pada permulaan pagi itu dia dah mula untuk berpuasa, Nabi kata apa? Fala yarfath wala yajhal. Maka janganlah kamu memaki dan juga kamu bergaduh. Dan kalaulah seseorang itu mengatakan kepada kamu, maki kamu dan sebagainya, ajak bergaduh dan sebagainya, maka Nabi suruh kita ni ucapkan apa? Falyaqul inni shaim. Maka katalah kepada dia, dan juga pujuk hati kita ni, inni shaim. Sesungguhnya aku ni sedang berpuasa, tuan-tuan. Begitulah, tuan-tuan. Benda tak kena kepada kita ni, kadang-kadang kita boleh cakap, tuan-tuan. Kadang-kadang bila mai benda tu kepada kita, tuan-tuan, waktu tu baru kita nak tahu kita ni boleh kawal ke tak diri kita. Adakah kita nak jadi seperti mana Nabi kata tadi, orang yang kuat yang boleh kawal diri semasa kemarahan? Kalaulah kita boleh kawal, kita jadilah kita ni sebagai orang yang diiktiraf kekuatan dia. Baik, tuan-tuan. Kemudian dalam hadis yang lain, tuan-tuan, Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang lelaki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bertanya kepada Nabi, "Ausini." Seorang lelaki ini mai kepada Nabi, "Wahai Rasulullah, ausini, berilah satu pesan kepada aku. Bagi satu pesan dengan pekerjaan yang mudah." Nabi jawab apa? Nabi kata, "La taghdab." Nabi kata, "La taghdab." La taghdab makna apa, tuan-tuan? Makna janganlah kamu marah, tuan-tuan. Lelaki itu pun tak apalah, dan Nabi kata la taghdab. Nabi kata la taghdab, tak apalah, dia pun faham satu pesanan Nabi. Dia ulang balik tanya, "Ausini." Lelaki itu ulang lagi perkataan dia, tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tanya "Ausini." Pesan lagi kepada aku, Rasulullah. Nabi ulang juga pesanan yang sama. Nabi kata apa? La taghdab. Nabi ulang pesanan yang sama. Nabi kata janganlah kamu marah, tuan-tuan. Bila Nabi ulang balik ini, menandakan apa? Menandakan di sana bahawasanya jangan marah itu merupakan satu benda yang besar, satu benda yang penting, tuan-tuan. Terutamanya kita pada hari ini yang macam-macam cabaran kepada kita. Nabi pesan apa? Nabi pesan suruh sabar supaya kita ni jangan marah, tuan-tuan. Kemudian kita perlu membiasakan diri daripada kita marah ini dengan dua perkara. Ini pesanan kepada kita. Apabila kita marah ni, dua perkara yang kita kena buat, tuan-tuan. Satunya apa? Satunya menahan marah. Menahan marah. Tapi tidak dimaksudkan di sini menahan marah itu dengan maksud menghilangkannya. Ini kerana perasaan marah itu sudah tentu tidak akan hilang dan memang tidak patut ia hilang. Bahkan wajib menghasilkan sifat marah itu kerana ia adalah alat bagi memerangi orang kafir. Sifat marah dengan mencegah setiap kemungkaran dan menyuruh melakukan kebajikan, tuan-tuan. Baik. Apabila kita marah, satunya kita kena tahan marah. Bila tahan marah ni, kena tengoklah apa benda yang
kita apa benda yang kita nak kena tahan daripada marah, tuan-tuan. Anak-anak buat kelaku ke, macam mana ke. Tentu benda-benda yang perlu kita sabar dengan diri kita. Jangan anak buat kelaku sikit, ambil. Kita tengah duduk tidur, budak-budak hingar sikit, tuan-tuan. Tarik tali pinggang, pam, tiba tengah belakang. Aku nak rehat pun tak boleh. Dia, tuan-tuan. Hak ni, apa orang kata, kadang-kadang marah tu kita tak boleh nak tahan. Saya bagi contoh ni senang. Pasal orang kalau mangkit tidur ni dia payah nak mood elok, tuan-tuan. Kena pula tidur tak cukup. Dia main marah tu bukan dia. Anak-anak bising sikit siap, tuan-tuan. Begitu juga main bulan puasa ni, tuan-tuan, main bulan Ramadan ni, isteri kita masak, tengok-tengok apa nama, tuan-tuan, garam kurang, gula kurang dalam masakan ni. Biasalah, bulan Ramadan tak tahu kaedah nak rasa. Jadi dia ambil tak payah rasa tu ya. Pakai tawakal, tuan-tuan. Bubuh terlejak masin. Tapi orang yang perangah ni, orang yang ada sifat marah ni, tuan-tuan, dia tak boleh nak sabar. Kadang-kadang dia lempak tu, tuan-tuan. Kadang-kadang memang ada masalah daripada siang tadi. Duduk taram, tuan-tuan. Main-main buka puasa tu dia. Bini silap sikit lah. Silap sikit, habis, tuan-tuan. Jadi, maka pada waktu itulah perlunya diri kita ni menahan marah, tuan-tuan. Jangan kita duk rasa kata kurang pada diri dia juga. Jangan kita duk rasa kata diri dia saja kurang. Kita juga kena berasa kata, aku juga ada kekurangan dia, tuan-tuan. Maka kita pun bukan tak boleh kita bagi tahu dengan cara elok. Kita beritahu cara elok. Hari ni masuk tak apa nak ni dan sebagainya, tuan-tuan. Maka itu adalah lebih mulia, untuk kita, orang kata apa, untuk kita menahan daripada sifat marah ni, tuan-tuan. Dan ada juga marah-marah yang kena ada juga marah ni. Tak boleh kalau tak ada marah, tuan-tuan. Antaranya benda yang kita nak marah apa? Benda yang kita nak marah apabila seseorang ini kita tak pernah menghina agama dia, tapi dia menghina agama kita. Dia menghina Rasul sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan. Dia menghina orang yang melakukan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan. Jadi orang-orang ini kita kena ada kemarahan. Sebab itu, tuan-tuan, sahabat-sahabat, apabila dalam medan peperangan ini mereka nak membenarkan, mereka nak meninggikan kalimah Allah Subhanahu wa taala, mereka kena ada sifat kemarahan. Dan dengan sifat kemarahan itu, dan dalam marah-marah ni, marah untuk apa? Marah untuk hapuskan kesyirikan dan sebagainya. Itu benda yang perlu untuk kita marah, tuan-tuan. Tapi janganlah kita ni buang terus marah, tak ada apa nak kata apa kat agama aku pun kata, tuan-tuan. Maka itu adalah benda yang tidak sepatutnya. Tuan-tuan. Jadi kita kena imbang dengan apa? Imbang dengan akal dan juga fikiran yang waras, tuan-tuan. Dan kita kena ingat Nabi sallallahu alaihi wasallam, berbagai ujian telah dilakukan. Berbagai ujian telah orang-orang musyrikin buat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang mereka tak buat kepada Nabi semua buat, tuan-tuan. Bahkan merancang untuk membunuh. Kalau ada peluang nak bunuh ni, memang nak bunuh Nabi, tuan-tuan. Pun begitu Nabi sallallahu alaihi wasallam sentiasa bersabar, tuan-tuan. Sabar dalam dakwah ni, sabar, tuan-tuan. Dan akhirnya sampailah agama ini kepada kita daripada apa? Daripada sifat mulia, sifat sabarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, yang keduanya, tuan-tuan, apabila perasaan marah itu sedang membuak-buak dalam hati, kita perlu menahannya dengan menggunakan ilmu pengetahuan dan juga pekerjaan, tuan-tuan. Saya kita ulah apa yang disebut sebagai pengetahuan, ilmu pengetahuan dan juga pekerjaan. Ilmu pengetahuan yang dimaksudkan di sini adalah seseorang itu dia kena tahu, tak ada sebab untuk diri dia marah terhadap orang lain, kerana tidak ada yang terjadi melainkan semuanya adalah qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Dan seseorang itu juga patut mengetahui kemarahan Allah Subhanahu wa taala itu lebih besar daripada kemarahannya, serta limpah kurnia Allah adalah lebih besar daripada seseorang itu menderhaka terhadap
Tuhan dia. Dalam perkara ini Allah Subhanahu Wa Taala tidak sekalipun memarahi hamba-Nya itu. Kamu perlu mengingati, kamu wajib mengikuti setiap perintah Tuhan daripada kamu mengikuti hawa nafsu sendiri yang menyebabkan kamu menjadi pemarah, tuan-tuan. Baik. Bila nak marah ni kita kena fikir, tuan-tuan. Kita kena guna dua benda. Satunya ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan ni kita kena ada alim, kita kena tahu. Kita kena tahu kita ni tak ada sebab untuk kita ni marah terhadap perkara yang lain. Kerana apa? Kerana satu-satu benda yang terjadi itu benda yang berlaku tu dia terjadi, tak ada dia terjadi melainkan adalah qada dan juga qadar Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan. Ini yang berkaitan benda ini lah, tuan-tuan. Benda tak perlu kita nak marah lebih-lebih ni, tuan-tuan. Kita anggaplah itu semua sebagai sudah menjadi qada dan qadar yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan. Jadi kemudian, tuan-tuan, kalaulah kemudian kita kena fikir juga. Kita kena tahu juga kemarahan Allah Subhanahu Wa Taala itu lebih besar daripada kemarahan dia. Serta limpah kurnia Allah Subhanahu Wa Taala lebih besar daripada seseorang itu mendahkai terhadap Tuhan dia, tuan-tuan. Allah Subhanahu Wa Taala boleh saja, Allah boleh saja kalau nak ikutkan benda yang patut marah ni, tuan-tuan. Orang tinggal semayang, Allah dah perintah suruh semayang, Allah dah perintah suruh puasa, tapi ada depa yang tinggal puasa, ada yang depa yang sengaja tinggalkan semayang, tuan-tuan. Tapi Allah SWT, tuan-tuan, masih lagi bagi rezeki, tuan-tuan. Depa boleh keluar cari makan dan sebagainya. Cari makan mula kadang-kadang orang macam ni lebih rezeki daripada kita, tuan-tuan. Kalau ikut Allah nak marah, boleh dah. Dia buat lagu mana pun, tak kena. Dia buat lagu mana pun dia tak boleh apa, tuan-tuan. Tapi Allah Maha luas rezeki. Allah Maha penyayang, dan lebih besar daripada itu kita kena ingat satu perkara, ialah Allah ialah Maha pengampun, tuan-tuan. Terah mana sangat kita ni, kita nak marah lebih kepada orang, sedangkan Allah sendiri Maha pengampun, tuan-tuan. Baik. Kemudian, tuan-tuan, apabila nak tahan daripada kemarahan ni, tadi ini benda yang kita kena fikir, tuan-tuan. Benda kena kita fikir, aku ni nak marah pasal apa? Aku ni nak marah pasal apa? Sedangkan Allah Maha pengampun, Maha pemaaf, tuan-tuan. Aku ni tak ada siapa, aku ni manusia yang hina saja. Kalau aku nak marah lebih-lebih pun, tuan-tuan. Itu nak menahan marah daripada segi kita nak kena fikir lagu tu, tuan-tuan. Baik. Yang keduanya, kita menahan kemarahan kita ni dengan pekerjaan. Bukan keluar pergi kerja dah. Menahan dengan pekerjaan ni makna apa yang boleh kita buat. Apa yang boleh kita buat untuk kita meredakan kemarahan kita ni, tuan-tuan. Antaranya hadis yang direkodkan oleh Imam Bukhari dan juga Muslim. Apabila seorang tu marah, hendaklah dia berkata, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, tuan-tuan. Hadis ni mai daripada mana? Hadis ni mai daripada Sulaiman bin Syuraih menceritakan kepada kami. Yang dicerita ada dua orang lelaki ni pakat duk lawan maki. Pakat duk lawan maki, sedangkan kami ni duduk dekat dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami duduk dekatlah dengan kami, tapi nampak depa dua orang ni duk lawan maki. Seorang daripada keduanya memaki sahabatnya dengan marah dan sehingga merah mukanya. Tuan-tuan, betul-betul ni, tuan-tuan. Tapi ni tak tumbuk ke. Tak tumbuk ke. Cuma apa? Cuma pakat duk lawan cakap. Pakat duk lawan maki. Sampai apa? Sampai merah muka ni. Maka Nabi kata apa? Nabi kata, sesungguhnya aku tahu satu kalimat, kalau dia baca maka hilang marah yang ada di dalam diri dia. Jikalau dia membaca apa? A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Nabi kata, sungguhnya aku tahu satu perkataan yang apabila kalau dia baca ini akan menghilangkan amarah di dalam diri dia. Apa dia perkataan itu? Ialah perkataan a'udzubillahi minasyaitanir rajim.
Apa makna dia tuan-tuan? A'udzubillah, aku berlindung. Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam ataupun syaitan yang terkutuk itu. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Maka para sahabat pun pergi bagi tahu kepada lelaki yang sedang duk marah tu, lelaki yang tengah duk marah tu, sahabat bagi tahu kata, hang tak dengar ke? Hang tak dengar ke apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi? Hang tak dengar ke? Dia kata apa? Dia kata inni lastu bimajnun. Dia kata sesungguhnya aku ni bukanlah orang gila. Dalam riwayat yang lain, dalam riwayat yang lain dia kata, adakah kamu lihat aku gila? Dia hambat balik sahabat tu. Dikatakan orang yang marah tu, orang yang sedang marah itu adalah orang Badui, tuan-tuan. Mungkin pemahaman orang Badui ketika itu, apabila orang itu gila dan sebagainya, mesti mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, tuan-tuan. Sebab itu dia kata, abang ingat aku gila. Padahal apa, tuan? Padahal Nabi kata lah tadi, ajak perkataan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, insya-Allah dia akan hilang marah dia tu, tuan-tuan. Jadi perkataan inilah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh kita ni ucapkan ketika mana kita marah, tuan-tuan. Boleh buat tuan, mesti boleh. Semua orang boleh kata a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Baik. Kemudian tuan-tuan, marah itu sebenarnya memang daripada syaitan. Sekiranya kemarahan seorang itu tidak berhenti dengan perkataan, maka dia perlu duduk. Sekiranya sedang berdiri pada ketika itu, maka sekiranya dia berada dalam keadaan baring, dia perlu duduk. Seterusnya, sekiranya kemarahan masih berterusan, dia perlu mengambil wuduk, tuan-tuan. Iza ghadaba ahadukum wa huwa qa'im falyajlis fa in dhahaba anhu al-ghadab wa illa falyattazi', tuan-tuan. Apabila seseorang itu datang kepada dia ni marah, ketika mana dia berdiri, falyajlis, hendaklah dia duduk. Ini perbuatan ni, tuan-tuan, yang kita kata tadi, tengah marah, diri, duduk, tuan-tuan, bagi cool sikit. Fa in dhahaba alaihi al-ghadab, moga-moga itu akan menghilangkan kemarahan dia. Kalau tak hilang juga, wa illa falyattazi', kalaulah tak hilang juga, maka hendaklah dia berada di dalam keadaan berbaring, tuan-tuan. Baik. Kemudian apa? Tak hilang lagi. Maka bangkit, buat apa? Bangkit ambil wudu. Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan, menyatakan dalam sebuah hadis, inna syaitan khuliqa min nar. Inna syaitana khuliqa min nar wa innama tudfa'u an-nar bil ma' fa iza ghadiba ahadukum falyatawadda. Kata Nabi, sungguhnya syaitan itu dijadikan daripada api. Hanya dengan air yang dapat memadamkan api. Apabila seseorang daripada kamu marah, maka dia perlu mengambil wudu, tuan-tuan. Itu pekerjaan ataupun amalan yang boleh kita lakukan apabila mai ke dalam diri kita ni perasaan marah, tuan-tuan. Jangan bagi kita ni duduk lama dalam keadaan marah. Kita ambil tindakan yang cepat untuk kita redakan kemarahan kita itu adalah perkara yang terbaik, tuan-tuan. Syaitan ni, tuan-tuan, dia suka kepada anak-anak Adam ini untuk cepat marah, tuan-tuan. Marah ni daripada mana? Syaitan ni daripada api. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala sebut di dalam surah Al-A'raf, kata Allah, qala ma mana'aka alla tasjuda iz amartuk qala ana khairum minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Allah cerita tentang syaitan ini. Allah tanya, apakah yang menghalangmu daripada sujud ketika aku perintahkan kamu? Iblis jawab apa? Qala ana khairum minhu, sesungguhnya aku ni lebih baik daripada dia yakni Adam. Khalaqtani min nar, sesungguhnya engkau wahai Tuhan jadikan aku ni daripada api. Sedangkan dia wa khalaqtahu min tin, sedangkan dia yakni Adam itu engkau ciptakan daripada tanah, tuan-tuan. Ini sebabnya antara sebab iblis tak mau sujud kepada Nabi Adam alaihi salam, tuan-tuan.
Sebab apa? Sebab dia merasa mulia. Diri dia diciptakan daripada api. Berbanding dengan Nabi Adam diciptakan daripada tanah. Sebab itu dia kata, aku ni lebih mulia, aku diciptakan daripada api. Dan api itulah, tuan-tuan, yang menyebabkan kemarahan berada di dalam hati kita, tuan-tuan. Tengok, tuan-tuan, kalau marah ni, orang selalu, kalau dalam, apa tuan-tuan, kalau dalam mana internet ke WhatsApp ke, kalau marah ni dia naik apa, orang buat ikon api tu, tuan-tuan. Menandakan apa? Menandakan kata marah. Kalau orang buat ikon muka merah, itu menandakan kata marah, tuan-tuan. Baik. Nabi SAW juga, tuan-tuan, bersabda, ala innal ghadab jumratun fi qalbi ibni Adam, ala tarawna ila humrati aynayhi wa intifakhi awdajih, faman wajada an dhalika shay'an falyadrib khaddahu bil ard. Nabi pesan, Nabi kata apa? Nabi kata, ala, berhati-hatilah kamu, innal ghadab, sesungguhnya marah itu apa? Marah itu seperti bara api pada jantung anak Adam. Nabi tanya lagi, ala tarawna ila humrah ainai. Nabi tanya lagi, tidakkah kamu melihat pula kepada kedua-dua matanya yang merah itu? Wa intifakhi awdaji, dan juga bengkaknya urat leher, tuan-tuan. Bila marah ni mungkin jadi leher cekang dan sebagainya. Nabi kata, suruh tengok. Maka Nabi kata apa? Siapa yang dia dapati diri dia apabila marah, keadaan dia macam tu, maka Nabi kata apa? Nabi kata, hendaklah dia memukulkan pipi dia ni kepada bumi. Apa yang Nabi SAW nak abang? Nabi nak bagi tahu bahawasanya menunjukkan kepada ketetapan yang semulia-mulia anggota, iaitulah muka, daripada sehina-hina tempat, iaitulah tanah ni, tuan-tuan, muka bumi ini. Kerana kemarahan yang besar adalah dengan memecahkan sikap takabur pada seseorang individu. Ia juga bertujuan supaya dapat menginsafi bahawa kita berasal daripada hamba yang hina, tuan-tuan. Nabi nak suruh cerminkan diri kita. Tengok kita ni marah besar diri. Sebab tu Nabi kata, kalau kamu ni mata ni naik merah dah, urat pun jadi cekang, tuan-tuan, maka sebaiknya kamu pi tembak pipi kamu kepada tanah. Nak beritahu kata apa? Nak beritahu kata kita ni bukanlah siapa-siapa sangat, yang mana yang kita marah, kita ni marah yang melebih-lebih sangat, tuan-tuan. Jadi, tuan-tuan, moga-moga, tuan-tuan, dengan kita menahan kemarahan ini, moga-moga kita jadilah daripada kalangan orang yang boleh menahan marah, yang Allah sifatkan mereka ini sebagai orang yang bertakwa, tuan-tuan. Di dalam surah Ali Imran ayat 134, Allah kata apa? Allah kata alladzina yunfiquna fis sarai wad dharai wal kazimina al ghaiza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin, tuan-tuan. Allah sifatkan antaranya orang yang bertakwa ni ialah apa? Orang yang boleh infakkan harta dia dalam keadaan dia senang ke, dia susah ke, dia boleh infak sebegitu, tuan-tuan. Masa susah, infak cara susah. Masa senang, infak cara senang, tuan-tuan. Ini ciri orang bertakwa. Wal kazimin al ghaiz. Kemudiannya siapa? Yang boleh dapat menahan, orang yang dapat menahan kemarahan dia, wal afina 'anil nas, dan pula dia boleh memaafkan orang yang lain. Wallahu yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah suka kepada orang yang orang yang berbuat kebaikan ini, tuan-tuan. Dan kita nak jadi apa? Kita nak jadi salah satu daripada kalangan orang bertakwa ni ialah apa? Wal kazimin al ghaiz, orang yang dapat menahan kemarahan di dalam diri dia, tuan-tuan. Tuan-tuan, kita ni kena muhasabah diri kita. Tak ada apa kita ni, melainkan Allah yang bagi kepada kadang-kadang Allah bagi kepada kita ni, Allah campakkan kemuliaan. Allah bila-bila masa juga Allah boleh menjatuhkan kita, tuan-tuan. Jadi apabila kita berada di atas ni, jangan cepat untuk kita melenting dengan orang dan sebagainya. Kita jadilah orang yang boleh kazimin al-ghaiz, orang yang boleh menahan kemarahan dia. Kerana apa? Kerana orang ini merupakan orang-orang yang
di kalangan orang yang bertakwa, tuan-tuan. Memadai saya rasa pada petang ini tazkirul asar, tuan-tuan. Minta maaf kalau apa yang kita kata tadi terkena kepada diri tuan-tuan dan juga perempuan, itu tak lebih nasihat dalam agama, tuan-tuan, kepada diri saya dan juga kepada tuan-tuan sekalian. Moga-moga kita mendapat keberkatan, kita mendapat pengajaran daripada apa yang telah kita kongsikan pada hari ini. Sekian, tuan-tuan, saya ucapkan ribuan terima kasih. Aku qauli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.